Qala Syekhul Islam. Sekarang. Surat 5 apa? Ya. Dan tersebut di dalam Nuzhatul Majalis. Pula diriwayatkan daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwasa bagi Allah satu Madinah di bawah arash daripada kasturi yang sangat harum. Di atas pintunya satu malaikat menyeru ia yang menyeru ia tiap-tiap hari. Sebenarnya barang siapa ziarahkan orang alim, maka sungguhnya telah ziarah ia akan Nabi. Dan barang siapa ziarah akan Nabi, maka sungguhnya telah ziarah ia akan Tuhan. Dan barang siapa ziarah akan Tuhan, dan barang siapa ziarahkan Tuhan, maka baginya syurga. Diriwayat satu hadis pula daripada Sayyidina Anas daripada Nabi SAW bersabda bahawa bagi Allah Ta'ala, bagi Allah itu satu Madinah, satu negeri. Satu negeri ini terletak di bawah arash. Adalah bagi Allah Ta'ala satu negeri yang Allah Ta'ala menjadi suatu negeri itu terletak di bawah arash. Satu negeri ini dijadikan daripada kasturi. Itu mana kata daripada kasturi. Satu negeri ini dijadikan daripada asalnya kasturi. Kasturi yang sangat harum. Yang sangat harum, kasturi yang asal bagi Madinah. Di atas pintunya, pintu Madinah, pintu nak masuk ke negeri. Di atas pintunya, pintu nak masuk ke negeri, ke Madinah tadi, ada di atas pintu tu, ada berdiri di atas pintu tu satu malaikat. Ada satu malaikat, ada berdiri, duduk, ada di pintu Madinah tadi. Malaikat itu kerja dianya menyeru, yang menyeru ia malaikat tiap-tiap hari. Yang menyeru, ia beritahu pada tiap-tiap hari. Nanti menyeru maknanya memberitahu pada orang. Pada tiap-tiap hari, begitulah kerja dia. Apa seruan dia? Seruan bagi malaikat yang ada di pintu tadi itu, barang siapa ziarahkan orang alim, maka sungguhnya ziarah telah ziarah ia akan Nabi. Barang siapa ziarahkan orang alim, siapa-siapa saja pergi ziarahkan orang alim, maka kita maklum bahawasanya orang alim itu yang dapat sakaan daripada Nabi. Orang alim dia dapat sakaan daripada Nabi, maka siapa-siapa yang pergi ziarahkan orang alim, maka sungguhnya telah ziarah, yakni seolah-olah
seolah-olah dia menziarah akan Nabi, seolah-olah dia, ya katanya telah ziarah ia akan anbiya. Jadi seolah-olah dia tu menziarahi akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi ada menziarah akan segala nabi-nabi. Sebab ulama warasatul anbiya, maknanya dia pergi ziarah akan nabi pada maknanya menziarahkan orang alim pada maknanya menziarahkan nabi. Patu pulanya anbiya, pada para segala anbiya, para anbiya, mereka dapat wahyu daripada Allah. Mereka dapat wahyu daripada Allah. Mereka kalau jadi rasul, mereka yang dapat utusan daripada Allah, dapat wahyu daripada Allah. Maka kalau katanya menziarahkan orang alim seolah-olah menziarahkan nabi-nabi, maka nabi-nabi itu pula yang dapat utusan, dapat wahyu daripada Allah, maka seolah-olahnya menziarahkan nabi itu menziarahkan Allah Ta'ala. Bukan maksud kita pergi menziarah Nabi, menziarahkan Allah, itu mustahil nak ziarahkan Allah. Dan maka sungguhnya dan barang siapa ziarahkan anbiya, dan barang siapa ziarahkan anbiya, maka sungguhnya telah ziarah ia akan Tuhan. Siapa-siapa ziarah akan Nabi, maka sungguhnya seolah-olah dia tu menziarah akan Tuhan. Seolah-olahnya. Dan barang siapa ziarahkan Tuhan, ni pada maknanya begitu. Pada maknanya begitu. Padahalnya mustahil kita nak ziarahkan Tuhan. Maka baginya syurga. Maka baginya, bagi barang siapa tadi itu syurga. Askan bagi dia itu syurga. Jadi maksud di sininya nak menunjukkan kelebihan orang-orang alim. Dengan sebab mereka itu ada bertalian daripada Nabi, Nabi itu ada bertalian dengan Allah Ta'ala, maka dengan sebab itulah ada kelebihan besar siapa dia menziarahkan Nabi, maka Allah Ta'ala akan balas kepada mereka dengan balasan yang besar, sekiranya boleh nak masuk syurga dengan balasan yang besar itu. Dan tersebut di dalam Tanbihul Ghafilin. Sekejap lah. Dan tersebut di dalam Tanbihul Ghafilin, satu buah kitab. Dan tersebut di dalam Tanbihul Ghafilin, di dalam kitab, sebuah kitab namanya Tanbihul Ghafilin bihadisi Sayyidil Mursalin. Maknanya kita ni nak menjagakan orang-orang yang lalai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya daripada Nabi maknanya diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi, barang siapa ziarahkan orang alim, maka seolah-olah di sini sarah, maka seolah-olah ziarah ia akan daku. Nabi kata sendiri, siapa dia pergi ziarahkan orang alim, maka seolah-olah orang itu ziarah akan daku, akan Nabi. Dan barang siapa berhajat akan orang alim, maka seolah-olah berhajat ia akan daku.
Dan barang siapa berhajat akan orang alim, dia ada hajat nak berjumpa dengan orang alim, contohnya nak tanya masalah, nak dapat fatwa daripada orang alim. Ada hajat nak berjumpa, ada hajat nak menghadapi orang alim untuk nak tahu suatu hukum masalah, untuk nak dapat satu fatwaan, maka seolah-olah orang itu tu berhajat kepada Nabi. Berjabat. Salah. Dan barang siapa berjabat akan orang alim, musafah, jabat tangan. Salah. Dan barang siapa berjabat akan orang alim, maka seolah-olah berjabat ia akan daku. Berjabat bukan bahaya. Dan barang siapa berjabat, berjabat tangan, bersalam akan orang alim, maka seolah dia tu berjabat tangan dengan Nabi SAW. Dan barang siapa sekedudukan akan orang alim, mana duduk, pernah duduk sekali dengan orang alim. Barang siapa sekedudukan akan orang alim, sekedudukan maknanya pernah duduk sekali dengan orang alim, walaupun masa yang sebentar, walaupun satu kali saja dalam pada masa hidup dunia dia, dia pernah duduk satu majlis, duduk dalam satu majlis bagi orang alim, tak kira lah majlis jamuan ke atau majlis pengajian, dia pernah datang belajar dengan orang alim itu, mana-mana seorang daripada orang alim, maka seolah-olah sekedudukan ia akan dapat. Maka seolahnya dia duduk sekali dengan Nabi. Duduk sekali dengan orang alim tu, maka seolah kata duduk sekali dengan Nabi. Sebab ia bersakak daripada Nabi. Sebab Nabi itu, ulama itu sakaan daripada Nabi, maka kalau tidak ada Nabi, ulama pula ganti membawa ilmu. Sebab tu jadi seolah-olah dia tu duduk bersama dengan Nabi. Dan barang siapa sekedudukan daku di dalam dunia, siapa dia, Nabi katanya siapa-siapa saja pernah duduk sekali dengan Nabi, duduk dalam satu majlis Nabi pada masa hidup dunia. Siapa-siapa saja yang pernah sekedudukan akan daku, pernah duduk sekali dengan Nabi, pernah duduk dalam satu majlis, pernah duduk dalam masjid bersama Nabi, pernah duduk di satu majlis bersama Nabi, nasjaya sekedudukan dia oleh Allah, nasjaya didudukkan dia oleh Allah pada hari kiamat di dalam syurga. Allah Ta'ala memberi masuk kepada orang itu ke dalam syurga. Sebab Nabi katanya, ana ma'aman habbani, artinya kemaka, aku serta mereka yang kasih akan aku, atau aku serta dengan orang yang kasih akan aku. Nabi masuk syurga, kita pernah duduk dalam majlis Nabi, kita kena masuk syurga juga. Jadi maknanya masa kita sekarangnya, Nabi dah tidak ada, yang ada sekarangnya siapa dia? Orang yang dapat sakaan daripada Nabi. Yang adanya ialah orang yang dapat sakaan daripada Nabi. Lalu tu dah duduk dengan orang yang dapat sakaan daripada Nabi, seolahnya duduk bersama dengan Nabi. Maka apabila pernah pada masa hidup dunia pernah duduk bersama dengan Nabi, maka nanti akhirat esoknya akan boleh bersama dengan Nabi pula pada hari kiamat. Maka Nabi tentu masuk syurga, kita akan boleh bersama dengan Nabi, maknanya kita pun kena duduk dalam syurga juga. Kalau fardunya duduk dalam neraka, macam mana nak bersama dengan Nabi? Sebab tu maknanya apabila pada masa hidup dunia kita pernah bersama dengan Nabi atau dengan waris-waris Nabi, maka di akhirat esok kita akan bersamaan dengan Nabi juga. Nabi dalam syurga, kita pun akan ikut masuk syurga juga. Walaupun berlainan peringkat dalam syurga sekalipun, tapi terhimpun di dalam syurga semua. Allahumma, ini doa untuk kita semua. Allahumma waffiqna lil ilmi wal amali bihi, amina. Allahumma, ya Allah,
Wafiqna, hendak beri taufik oleh kamu akan kami lil ilmi, bagi ilmu. Minta Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kita, wal amali, dan beramal bihi bil ilmi. Minta nak dapat ilmu, minta ilmu, dan minta apabila sudah dapat ilmu, minta pula beramal dengan ilmu itu. Amin. Al-babul awwalu fi fadlis salawati wa fadlil jama'ati fiha wa uqubati tarikiha. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kelebihan segala sembahyang dan kelebihan berjamaah padanya pada segala sembahyang, dan siksaan orang yang meninggalkan dia akan segala sembahyang. Jadi bab yang pertama nak menyatakan benda yang tadi. Satunya nak menyatakan kelebihan bagi semua sembahyang, tak nanti sembahyang fardu lah. Segala sembahyang lima waktu dan sembahyang sunat-sunat. Dan nak menyata juga masalah kelebihan berjemaah pada sembahyang. Jadi masalah kelebihan sembahyang jamaah. Dan nak menyata juga siksaan yang Allah Ta'ala akan menyiksa kepada mereka yang tidak sembahyang, yang tinggal sembahyang. An-Nisa 103. Firman Allah Ta'ala dimulai dengan ayat yang pertama. Pertama kali dia akan mulai dengan ayat, selepas itu diikuti dengan hadis-hadis yang sudah diterjemah. Firman Allah Ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya bahawa sembahyang itu, dikatakan sembahyang di sininya ialah sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu. Maksud sembahyang inna salata ialah sembahyang fardu, sembahyang yang 5 waktu. Sembahyang itu adalah sembahyang itu atas orang yang mukmin. Itu surat. Apa makna surat? Kitaban, timah kata surat, yakni fardu yang diwajibkan. Kitaban mana fardu, mawqutan yang diwajibkan. Ini salah satu daripada tafsirnya. Jadi satu katanya, setengah ulama dia huraikan macam ni, sesungguhnya sembahyang itu adalah, sembahyang itu kitaban, maknanya yang difardukan. Sembahyang itu ialah perkara yang difardukan di atas di atas orang mukmin. Nah, sembahyang itu difardukan di atas orang-orang yang, segala orang yang mukmin. Kitaban mawqutan, yang ditentukan waktu. Mawqutan maknanya ditentukan waktu.
ditentukan waktu. Maknanya sembahyang lima waktu yang sembahyang fardu itu ialah sembahyang yang mempunyai waktu. Jadi maknanya zuhur kena mengerja dalam waktu dia, asar mesti dikerjakan dalam waktu dia, maghrib ada waktu yang tertentu mesti dikerjakan dalam waktu dia, isya ada waktu yang tertentu mesti dikerjakan dalam waktu dia, subuh pun gitu juga. Ada waktu yang tertentu bagi dia, mesti dikerjakan di dalam waktu yang ditentukan untuk dia. Dengan maknanya sebab itulah daripada ayat ni haram bagi seorang yang tiada keuzuran membiarkan habis waktu dengan tidak sembahyang. Apabila masuk waktu, contohnya masuk waktu zuhur, maka wajib di atas dia tu sembahyang di dalam waktu zuhur, sembahyang zuhur di dalam waktu zuhur. Sekiranya kalau dia tidak jamak takhir, maka dia biarkan waktu zuhur terlepas dengan tidak mengisikan sembahyang zuhur dalam waktu zuhur, sehingga masuk waktu asar, maka dia sembahyang dalam waktu asar, sembahyang zuhur dalam waktu asar dengan tidak ada jamak takhir, dengan tidak ada uzur, maka berdosa di atas mereka itu. Sebab apa? Sebab sembahyang itu sembahyang yang ialah ibadat yang ditentukan masa, yang ditakdirkan masa, yang dikodarkan masa. Jadi maknanya kita nak buat ikut-ikut tu tak boleh. Kalau tak menentukan masa, kita katanya sehari itu sibuk, nanti seterik kita buat malam, itu tak boleh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita sembahyang waktu malam sebab sehari dia kerja. Itu tak boleh. Sebab apa? Sembahyang mesti dibuat mengikut waktu-waktu yang ditentukan. Mesti dibuatkan mengikut waktu-waktu yang ditentukan. Lepas tu satu tafsir lagi. Satu tafsir lagi bahawasanya maksud dengan kata kitaban mawquta maknanya fardu yang dikodarkan rakaat. Mawqutan maknanya yang ditentukan bilangan rakaat pada musafir dan pada tidak musafir. Jadi maknanya kalau kita musafir tinggal ada 2, kalau kita tak musafir tetap dalam bilangannya 4. Setengah katanya begitu. Jadi maknanya kitaban ialah perkara yang difardu yang ditentukan bilangan rakaat. Setengah tafsir gitu, yang ditentukan bilangan rakaat pada masa musafir dan pada masa hadir, jadi pada masa tidak musafir. Pada masa tidak musafir penuh 4, kalau masa musafir boleh ditinggalkan 2. Begitulah setengah tafsir. Jadi munasabah ayat ni belum pada ayat ini Allah Ta'ala sebut bahawasanya cerita masalah sembahyang ketika berperang, sembahyang syiddatul khauf. Belum pada ayat ni tu Allah Ta'ala sebutkan sembahyang ketika dalam perang syiddatul khauf. Jadi apabila sudah sebut ayat tu maka diikuti innas salata. Jadi maknanya sembahyang ini mesti ada kena buat, mesti dibuatkan mengikut waktu-waktu. Waktu-waktu yang ditentu, walaupun dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan perang sekalipun, mesti dibuatkan dalam waktu dia. Mesti dibuatkan di dalam waktu dia. Sebab itulah kalau kita sembahyang takhir, kita dalam musafir, kita sembahyang jamak takhir, artinya kita sembahyang jamak takdim.
kalau kita sembahyang jamak takdim dulu, maka maknanya kita sembahyang Isya di dalam maghrib, kita sembahyang asar di dalam zuhur. Kalau kita jamak takhir, maknanya kita sembahyang zuhur dalam asar, kita sembahyang maghrib di dalam isya. Maka soalnya, adakah itu mengubahkan waktu? Adakah jamak takdim, jamak takhir itu mengubahkan daripada waktu? Maknanya sembahyang zuhur, kalau jamak takhir, sembahyang zuhur tidak di dalam waktu zuhur. Kalau takdim, maknanya sembahyang asar tidak di dalam waktu asar. Maka sebab itulah ulama katanya, kalau kita jamak sama ada takdim ke jamak takhir, maka dia panggil waktu darurah. Waktu darurah dengan maknanya, kalau kita jamak takdim, waktu asar ialah waktu zuhur. Kalau kita jamak takdim sebelah malam, waktu isya tu, waktu sembahyang isya tu ialah waktu maghrib. Kalau sebelah siang, waktu sembahyang asar itu ialah waktu zuhur. Jadi maknanya bukan tengah hari lah. Apabila kita jamak taksir, apabila kita jamak takhir, waktu sembahyang zuhur itu ialah waktu asar. Waktu sembahyang maghrib ialah waktu isya. Jadi maknanya ada waktu tidak diubahkan daripada waktu. Tidak diubahkan daripada waktu, cumanya dipindahkan waktu. Jadi kalau kita jamak takhir, dipindahkan waktu zuhur itu turun kepada masuk di dalam asar. Kalau takdim maknanya akad naik. Begitu. Jadi sebenarnya kalau kita jamak takhir, kalau kita jamak takdim sekalipun tak lepas daripada firman Allah Taala, katanya sembahyang itu perkara yang difardu, yang ditentukan masa. Ada sakat dan masa, ada menentukan masa semua. Tapi itu waktu bagi orang yang jamak takdim, jamak takhir, itu ulama panggil waktu darurah. Bukan waktu yang asal. Waktu yang asal maklum zuhur dalam waktu zuhur kan. Sembahyang asar dalam waktu asar. Tetapi bila kita jamak takhir, takdim, darurah, waktu darurah dipindahkan. Maknanya sebab itulah tak jadi qada. Sebab tu kalau kita sembahyang jamak takhir, sembahyang zuhur dalam waktu asar, tak panggil kata qada. Tak panggil kata qada, kita panggil kata tunai. Sebab apa? Sebab waktu mengerjakan zuhur kalau takhir ialah waktu asar. Kalau jamak takdim, maknanya kita sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Tak panggil sembahyang belum masuk waktu. Tak panggil kata sembahyang belum masuk waktu. Bahkan sembahyang asar, ketika kita jamak takdim, sembahyang asar di dalam waktu asar. Sebab waktu sembahyang asar kalau jamak takdim ialah waktu zuhur. Waktu apa tu? Waktu darurah. Itulah makna lebih kurang bagi innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apa tu ulama bahas panjang tentang katanya kenapa Allah Taala menentukan masa. Kenapa Allah Taala menentukan masa bagi ibadat sembahyang. Itulah sebab untuk nak jadi merata'i dalam masa satu hari satu malam itu manusia sentiasa mengingati kepada Allah. Pagi ada ingat, tengah hari ada ingat kepada Allah, petang pada ingat, awal malam pun ada ingat, belum nak tidur pun ada ingat kepada Allah, contohnya. Jadi maknanya sekiranya kalau tidak ada menentukan masa, jadi mana sehari semalam diwajibkan sembahyang 5 kali. Tapi waktu tidak ada, tidak ditentukan. Boleh jadi kita borang selepas apabila jatuh matahari sembahyang semua sekaligus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi masa tu saja yang kita mengingati kepada Allah. Masa lain tak mengingat kepada Allah. Sebab kita sembahyang memang kita ingat pada Allah, duk sebut nama dia, duk puji dia, duk minta doa daripada dia kan.
uh, maka setengah pada hikmatnya Allah Ta'ala menentukan masa, hecir-hecirkan masa dikerjakan sembahyang yang 5 waktu itu untuk nak merataikan masa-masa hamba ini mengingati kepada Allah. Nampak-nampak macam-macam nak terlupa, ingat balik, kita sembahyang. Nampak-nampak dah banyak jam tak sebut nama Tuhan, maka sebut balik pula. Jadi sentiasa kita tu apabila kita duduk dalam sembahyang dan apa tu, jadi maknanya 24 jam tu tak lepas daripada teringat kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya ada seratanya begitu. Tak, kalau fardu Allah Ta'ala tidak apa dia, tidak menentukan masanya, maka boleh jadi sebelah malam orang kita sembahyang, maka sebelah malam saja ingat kepada Allah. Sehari dia tak sembahyang, maka sehari tak ingat. Sebab apa? Contohnya sembahyang malam saja. 5 kali 5 sembahyang itu dibuat pada waktu malam. Maka malam dia dah ingat kepada Allah, siang tak ingat. Itu setengah daripada hikmah. Dan firman Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Sesungguhnya sembahyang artinya bahawa sembahyang itu menegah ia, tanha, menegah ia daripada kekejian dan barang yang diingkarkan. Kekejian yakni kekejian pada syarak. Maknanya perkara yang dibilang keji oleh syarak. Perkara yang dibilang keji, kekejian. Maknanya perkara-perkara yang dibilang keji oleh syarak. Syarak bilang katanya agakkan perkara ini perkara yang keji, walaupun disetujui oleh nafsu manusia sekalipun. Walaupun disetujui oleh, disukai, dimeliai oleh nafsu manusia sekalipun, dia tak nilai begitu. Bahkan nilainya fahsyak ialah perkara yang dikeji oleh syarak. Syarak bilang katanya benda ni keji. Contohnya berjudi. Walaupun bagi mereka yang duit banyak, judi dia dengan 1,200 itu untuk nak segenak-segenak saja. Kalau kita kira pun dia orang duit banyak, tapi dia berjudi pun tak jadi mudarat pada zahirnya. Sebab dia orang duit banyak, patut dia berjudi pun lama-lama sekali. Berjudi pun lama-lama sekali, dalam mata duit tak begitu banyak. Sikit-sikit begitu dalam 1,200 atau 102 untuk nak ambil segenak, untuk nak jadi hiburan. Bukan untuk nak tomok pada dapat untung yang banyak, untuk jadi hiburan. Jadi maknanya kalau kita kira tu benda tu baik untuk dia, sebab jadi hiburan, untuk jadi hiburan. Tetapi walaupun begitu sekalipun, pada pandangan dia tu jadi hiburan, jadi kesegenakan, jadi kebaikan untuk dia, tapi pada pandangan syarak benda itu kekejian. Jadi apa dia, benda yang kekejian itu tak lepas daripada perkara yang haram. Sebab Allah Ta'ala tidak mengharam malaikat perkara yang keji. Allah Ta'ala tidak melarang malaikat perkara yang keji. Satu, al-fahsya. Dan barang yang diingkar, mungkar. Mungkar lawannya baik. Dia mungkar artinya ingkar.
Mungkar ingkar ni apa dia maksudnya? Dia perkara-perkara yang dia ada kesemua. Kalau benda yang kita tengok, maknanya benda yang kita tengok. Kalau benda yang kalau pandangan yang tak disuka memandang. Ialah benda yang huduh, benda mungkar. Mungkar pada pandangan, sebab tu malaikat yang soal di dalam kubur itu panggil mungkar. Mungkar sebab apa? Rupa dia huduh. Rupa dia huduh, maknanya mungkar pada pandangan. Pandangan yang mungkar. Benda yang huduh. Contohnya kalau kita tengok kemalangan atas jalan, tembok-tembok jalan itu ada berdarah, ada apa, itu pandangan yang mungkar. Jadi maknanya kita tak suka tengok, kita benci tengok. Jadi mana tengok tu boleh jadi orang itu mungkar. Itu mungkar pada pandangan. Ada juga mungkar pada dengar. Dengar suara yang apa dia, suara berjerit, suara apa kan. Maka kita tak suka dengar dengan suara begitu. Suara yang adalah maka itu mungkar pada suara mungkar. Sebab tu katanya inna la ankaral aswati la sautul hamid. Seingkar-ingkar suara ialah suara keldai, suara hemah. Itu mana angkaril aswat, mana suara yang tak luluh nak dengar. Suara yang tak luluh nak dengar, maka itu panggil ingkar pada suara. Jadi maknanya kalau suara elok, suara lembut manis, kita serenuk dengar, itu dia panggil ma'ruf. Itu pada dua. Tapi kalau suara yang tak luluh nak dengar, huduhnya, maka itu panggil suara yang mungkar. Sebab tu suara keldai, suara hemah tadi itu suara yang mungkar. Begitu juga kalau bau kalau bau harum baik, kalau bau busuk maknanya mungkar pada bauan. Itulah. Jadi tapi maksud di sininya apa dia? Perbuatan. Perbuatan pun ada juga mungkar, maknanya dibilang tak disukai, tak diterimai, itu panggil perbuatan yang mungkar. Kalau menolong, kalau sembahyang, kalau berzikir, itu panggil perbuatan yang ma'ruf. Jadi pendek katanya mungkar di sini kena kepada perbuatan yang yang diingkar oleh, yang dihuduhkan jadi kejikan oleh syarak. Jadi maksudnya al-fahsya al-munkar itu kena kepada benda-benda yang haram. Maka sembahyang itu menegah. Tapi bukan maksud menegah itu maknanya menyekat, menghalang, bukan. Sembahyang walaupun tapi nak sembahyang yang sempurna, katanya menegah, menekat, menahan, menghalang, blok, bukan begitu. Bukan maksud di sini apabila seorang itu dia sembahyang dengan secara semenuhkan sembahyang, dia sembahyang dengan sepenuh dengan syarat dan rukun dan adab-adab bagi sembahyang, maka dengan sebab keberkatan sembahyang itu jadi senang bagi dia tu untuk nak tinggalkan maksiat. Itu maksud menegahkan sembahyang, menegahkan daripada mungkar dan fahsya, daripada fahsya dan mungkar. Maknanya orang yang sembahyang, kalau kita katanya sembahyang itu menegahkan daripada fahsya dan mungkar. Menegah maknanya tak, apabila ditegah, disekat, benda maksiat tak berlaku. Padahal ramai kita tengok orang ni tak pernah tinggal sembahyang, tapi apa dia? Ada buat maksiat lagi. Emonya sembahyang dia tu tak sepenuh. Emonya satu laginya sebab sembahyang bukan menghalang, menyekatkan daripada maksiat. Jadi maksudnya orang yang sembahyang
dengan secara sepenuh, jadi senang dia tu untuk nak tinggal maksiat. Jadi apabila kedatangan maksiat, dia mudah nak lari, berasa ringan tubuh nak lari, masa mudah nak lepas daripada maksiat. Tetapi kalau orang yang tak sembahyang, dia berasa berat diri dia tu nak lari daripada maksiat. Sebab itulah sentiasa dia tu jatuh di dalam maksiat. Itu maksudnya menenggah. Jadi apabila kita sembahyang, semakin sembahyang, semakin bertambah cahaya dalam hati, dalam dada, maka dengan sebab itulah jadi mudah kita tu daripada untuk nak tinggalkan maksiat. Itu maksud menegah. Bukan sekat betul-betul tu diblok. Kalau tidaknya orang sembahyang tak berlaku langsung dalam maksiat, itu maksiat. Padahalnya bukan. Jadi maknanya orang siapa semakin kuat sembahyang, semakin kurang maksiat. Sebab apa? Sebab dia tu jadi mudah nak tinggal maksiat. Itu maksud. Maka sekadar itu, maka esok kita sambung lagi pada katanya, dan bersabda Nabi SAW, as-salatu imadud dini. Wallahu a'lam. Alhamdulillahil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka ma